sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan selain alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada saudara pengurusi acara yang berusaha, Cik Muhammad Amran bin Arifin, Ketua Pegawai Eksekutif YPM. Begitu juga pengurusan, semualah pengurusan kanan dan kiri YPM yang dikasihi sekalian, dan semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, maka hari ini adalah hari yang sangat menggembirakan, kan? Hari sangat menggembirakan. Itu sebab saya minta tadi ambil gambar dulu, sebab lepas ni kebiasaan lepas ceramah ambil gambar. Sebab lepas ni saya kena bergegas ke Wangsa Maju. Itu sebab saya suruh ambil gambar dulu. Biasa tak ada, kan? Biasanya sebelum kan orang tampak gambar, saya tahu sebelum orang cakap macam tu kita ambil dulu. Jadi saya minta jangan post dulu, tunggu dah habis ceramah baru post. Jangan excited sangat nak tunjuk kita yang pertama jumpa Samsul Rahman. Okey, saya nampak dah ada ni, nampak dah ada yang tag saya dah, kan. Jadi kenapa saya kata pagi ni menggembirakan? Maknanya sebab ada ceramah. Bukan sebab dengan ceramah tu maknanya tak payah kerja, ya? Jadi sebab dengan ceramah kan, duduk dengan pengisian, tapi sebenarnya integriti, ya? Bila kita kata integriti, asas budaya kerja cemerlang, kan? Budaya kerja cemerlang ni macam mana, kan? Cemerlang ni bagus ke, hebat ke, luar biasa ke, macam mana? Budaya tu, pembudayaan maknanya dia bukan hanya sekadar sekali-sekala, dia memang dah dilazimkan dalam tindakan dia sehari-hari. Budaya kerja cemerlang. Dan integriti ni pula merupakan satu prinsip yang bukannya, kerana orang sebut integriti ni ingat rasuah, tak, sebenarnya dia lebih daripada itu. Integriti ni berasal daripada perkataan integer dalam istilah kejuruteraan pembinaan bangunan. Integer ni makna kekukuhan dan juga kekuatan binaan sesuatu bangunan, integer. Itu sebabnya dibawa pada integriti, makna binaan diri kita ni, sikap kita ni. Itu sebabnya Imam Malik kata kita ni nak jadi manusia yang hebat kena ada 4 perkara. Dia kata 4 perkara. Yang pertama mesti ada apa? Kena ada kenderaan yang tangkas. Kedua, kena ada rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Dan yang keempat, pelita yang menerangi. So bila sebut macam tu, orang dulu-dulu ni dia tak cakap direct, dia pakai bahasa kiasan. Dengan kiasan Fansuri, macam Negeri Sembilan lah, kan? Macam saya dengan Tuan Haji Fadlain tu, kita orang Negeri Sembilan, kan? Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan, memang takkan faham kalau tak dironongkan. Jadi bila kata kenderaan yang tangkas, memang tak mengasuh lah Azia saya tu, kan? Tapi jangan main-main. Azia tu ikut jalan lama, Keratung, Muazzam, Kelantan, Terengganu, dia nombor 1, champion, kan? Dekat highway pun kena berlawat dengan kereta-kereta yang ni. Mana boleh servis pakai minyak 5,000 ni, tak main. Dia mesti 10,000. Kalau 5,000 jahanam. Nak tunjuk handal tak handal Azia tu, kan? Tapi apa maksud kenderaan yang tangkas dia sebut oleh Imam Malik tadi? Maksud kenderaan tangkas ni bukan kereta, tapi akal fikiran yang cerdas. Tu dia. Kalau kita ikut akal, kan, ikut akal kita tahu rasuah tu tak elok, tapi ada tak yang ambil? Dan yang ambil itu bukannya bangang-bangang orang tu, semua belajar tinggi-tinggi. Bukannya tahap buruh yang ambil duit tu, bukannya yang bekerja tu yang grade 19, bukan. Memang ada lah yang 19 ramai yang timur, tapi yang kena tangkap ni kebanyakan yang pangkat tinggi-tinggi. Apa bangang ada belajar dulu? Tak ada pun. Tapi akal fikirannya yang memandu dia tu tak boleh pandu dia ke arah yang baik. Apa masalah dia? Kan, tu pertama, akal fikiran yang cerdas. Kedua, bila sebut rumah yang lapang, bukan rumah bungalow dah, banglo lah. Saja ejaan baku untuk ejaan bahasa Inggeris, kan, bungalow, kan, bukan banglo dah. Rumah yang lapang ni, maksud rumah yang lapang ni adalah kesabaran yang tinggi. Rumah lapang, tak ada tak kerja-kerja nak kerja bini, lapang rumah tu, relax ada bertanah. Dan dia tahu dengan tahap saiz bini dia sekarang tak jauh dia beli lagi. Macam tu lah kan, konon kan, tak, dia lapang dada ni, dia sabar, dia penyabar. Jangan terasa yang berbadan besar, kerana keindahan itu terlihat pada kecomelan sebenarnya. Jangan kau rasa kau kurus, kau lawa, belum tentu lagi. Sebab keindahan itu subjektif, kan?
Ya kau kontrol makan. Nanti gemuk. Mana. Tadi nak yo lah makan. Omelet tak nak, ni tak nak. Di mantai macam kodok tu pun ikan bilis. Syakoping ni ambil lah tahu tu hidup kau kan. Janganlah macam tu kan. Tapi tak. Sebenarnya rumah yang lapang ni ada kesabaran yang tinggi. Itu saya kata tadi, kecantikan tadi lain pula. Yang ketiga dia kata pakaian yang cantik. Pakaian cantik ni apa? Baju kurung, baju kebarung, fashion baru yang ada ropol-ropol. Tak. Tapi maksud pakaian cantik adalah akhlak yang baik, perangai yang elok, bersopan santun ni tadi. Ustaz ambil gambar boleh? Yang tak best tu last. Kenapa kau menentukan last? Yang lain ramai belum ambil gambar kan? Contohlah tadi kan. Jadi adab, dia cakap ambil gambar lu boleh, tak salah dah kan. Cuma kan kita ambil gambar, jangan ambil gambar berdua, nanti fitnah, dia kata. Gambar bertiga lepas tu kau crop tinggal berdua, fitnah juga kan. Iya ramai yang buat macam tu kan. Tapi tu dia, pakaian yang cantik ni akhlak yang baik, bercakap pun baik kan. Macam orang perempuan kan, orang perempuan jaga-jaga kan. Selalu mana dia cakap, ai ni mulut je jahat, hati ai baik. Mandai. Kalau hati baik, mulut pun kena baik, cakap yang baik-baik. So macam tu juga akhlak kita, tolong menolong. Nak pula yayasan ni banyak buat kerja kebajikan, tolong orang, menyampaikan bantuan. So mana menyampaikan, nah ambil, kau dapat untung banyak cekadak kau. Jangan macam tu. Bahasa yang kita cakap pada orang. Contohnya ramai orang lah kan, dari segi adab, bila dia dapat kan, contohnya nak bayar fidyah, dia kena bayar fidyah, kena bagi makan kat fakir miskin contohnya. Masa dia pergi menyampaikan tu, sebabnya nak ganti puasa dia, ada orang tu, nah sudilah terimanya sedekah saya ni, bayaran fidyah saya kepada fakir miskin. Kawan tu tahu dia fakir miskin, tak payah kau sambut dia fakir miskin. Sudilah terima ni bayaran fidyah saya. Sudah, tak payah kau ni, jadi awak fakir miskin kan, sila terima. Jangan macam tu. Ya aku tahu aku fakir miskin kan. Tak usah cerita. Tak, kerana dari segi adab kan orang kita ni tak ada. Sebab kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa, bercakap dengan baik. Kadang-kadang itulah masalah yang berbudi bahasanya semua yang dah berkahwin, lelaki yang dah berkahwin. Dan bila kami ni yang dah berkahwin bercakap, ramailah yang terpedaya kadang-kadang, sedangkan kami tak ada niat apa-apa kan. Macam Assalamualaikum, dah makan ke belum ni? Cik kan kawan sekerja, dah makan ke belum ni? Nampak macam belum makan, jangan tak makan ya. Nampak tak? Hati dia berbolak-balik dah kan. Tu salah kan, tu salah dia kan. Budi bahasa sebenarnya kita kena amalkan, biasa kan. Pakaian cantik, akhlak yang baik, mana bercakap dengan baik, buat kerja dengan baik, menghormati satu dengan lain. Dan yang keempat, bila sebut pelita yang menerangi, adalah ilmu pengetahuan. Kita kena ada ilmu. Itu sebabnya kita cerita integriti ni kena ada ilmu. Oh, integriti rasuah, dia kena ni lah, dia kena soal siasat lah, kali pegawai integriti lah. Oh, ni mesti rasuah ni. Tak mesti rasuah. Isu integriti ni termasuklah isu ketepatan masa, pakaian kan. Begitu juga isu pematuhan pada standard SOP dan sebagainya, semua ada. Contohnya lah, kalau kita naik kereta kan, nampak traffic light merah pukul 2:30 pagi, tak ada umat pun pada ketika itu. Kita kat depannya traffic light lah, tapi tu hotel Ideas. Kita nak parking kat hotel ni 2:30 pagi, merah pula traffic light ni. Apakah tindakan kita? Apa tindakan kita? Apa dia? Berhenti. Benarkah kita akan berhenti? Ya Allah, janganlah aku melanggar peraturan ni. Allah, ini bukan aku ya Allah. Tiba-tiba dekat Putrajaya, siapa selalu pergi Putrajaya? Tengok Putrajaya, belok saja ke kiri, sananya tidak ada kenderaan, walaupun pada ketika itu lampu merah. Diajar pula orang kampung ni pergi Putrajaya, langgar traffic light merah. Ni saya minta menteri tolong tengok sikit, ni live ni, tolong tengok sikit. Kau suruh orang ikut peraturan, aku try lah buat macam tu kat Pilah, kau nak zaman kenderaan tak ada, belok kiri kan. Pasal nak signboard tu, belok kiri sekiranya tidak ada kenderaan, jangan tunggu. Dia marah kita tunggu situ, wah lampu merah. Macam mana tu orang Putrajaya ngajar kita jangan ikut peraturan?
And we thought applicable all over Malaysia. Rupanya kena pula dekat Pilah. Pilah kena saman. Saya tengok kat Putrajaya boleh. Itu Putrajaya. Itulah isu dia. Nampak? Di segi peraturan. Jadi maksud integriti adalah kejujuran, ketulusan, keutuhan, kesempurnaan. Itulah integriti. Faham tak? Faham ke tak? Maka sekianlah ceramah untuk hari ini. Sebab dah faham kan? Bukan susah pun. Kita nak bagi faham pasal isu integriti. Dan bila kita tengok kan, dalam bab ni juga yang penting kita kena faham prinsip ihsan dalam Islam. Ihsan ni buat sesuatu seperti kita nampak Allah Ta'ala. Dan kalau pun kita tak nampak Allah Ta'ala, kita yakin yang Allah nampak kita. Itu sebab saya awal-awal saya kena datang. Saya tak suka jadi penceramah yang lambat datang. Hari ini 3 kali makan saya sampai awal. Sebab saya malam tadi dah ceramah. Pagi semalam saya ceramah di sekolah menengah USJ. Habis sekolah menengah USJ, petang semalam rakaman program saham show di NTV7 sampai petang. Malam tadi di College Vocational Kuala Selangor untuk ceramah untuk merdekakah kita. Tajuk tu. So malam tadi tidur KL kan. So alhamdulillah, walaupun tak ada tak ada tawaran untuk tidur di hotel ini, saya carilah hotel-hotel yang berdekatan kan? Kata buat kebajikan kan, tapi inilah saya redha. Tak adalah. So pagi tadi saya dah sampai alhamdulillah. Mula-mula sekali saya parking kat depan. Saya tak maklum apa-apa pun tentang parking kat depan ni. Tak ada rumah tu je. Tapi saya faham lah sebab Azia kan. Saya tengok yang lain kereta-kereta besar kan. Tapi saya alhamdulillah, lepas tu saya seberang jalan lah minum dekat sana. Dan kemudian rupanya dekat sini boleh minum. Terima kasih banyak. Saya sendiri tawarkan diri tadi, boleh saya minum? Boleh? Terima kasih. Alhamdulillah. Tapi best, dia punya omelette dia sedap. Air kosong dia pun lain, sedap dia. Macam tu kan. Alhamdulillah. Kan, jadi makna kata sebab saya kena datang. Sebab ada penceramah yang boleh last minute, tak maaf, tak datang, demam, start 4 call dia dah. Ada tu kawan kan tu. Saya kenal kawan macam tu. Ada. Jadi saya insya-Allah saya tak macam tu. Tapi kalau ada orang call saya pagi tadi, saya jenis gemar gurau. Kalau hello assalamualaikum, SD kat mana? Dia orang panggil saya SD. Assalamualaikum, SD kat mana sekarang? Kenapa ni sekarang kita dekat Hotel Ideas ni dah ready dah. Bukan batal ke program? Jangan tuan, orang dah ramai dah ni, dia kata. Saya jangan gemar gurau kan. Alhamdulillah, macam itulah kita kena datang. Sebab apa? Sebab kita dah janji kan. Komitmen kita, integriti. Datang lambat kena beritahu awal. Tengah jam ni, teruk ni. Tapi orang Negeri Sembilan memang dia tak boleh jam. Dia tak biasa jam. Tu sebabnya kalau jam sejam tu satu azab dekat dia. So Negeri Sembilan tu sebab kita orang macam saya nak ceramah dekat pagi dekat sini, kalau saya daripada Seremban pun saya akan solat dekat Tol Sungai Besi. Biasa sampai awal. Tu saya heran orang Terengganu Kelantan, kau boleh 22 jam dalam kereta. Itu bukan jam tau, itu menetap namanya, kau tahu. Kau tahu macam mana kau boleh tahan 22 jam? Ya Allah, memang hebatlah kau. Yang Kelantan. Lepas tu saya dengar ada kawan-kawan yang memang balik Kelantan tu, dia tahu esok tu jam, dia takkan balik, dia kena gerak time jam tu juga sebab dia nak suasana tu. Kau tengah mak menghabiskan usia remaja kau dalam kereta kan. Tapi itulah dia beauty kan. Maknanya orang Kelantan, Terengganu yang dah biasa jam kan. Kita orang Negeri Sembilan ni tak boleh. Kita orang tak biasa jam kat bandar setengah jam tu pun apa teruk jam semua, teruk setengah jam. Sebab Negeri Sembilan ni dia memang dia dah biasa tak jam. Negeri banyak 9. Itulah dia keadaan dia kan. Tapi syabaslah orang Kelantan, Terengganu tu, sebab saya tak boleh lah cari pasangan Terengganu Kelantan, tak boleh lah. Kita orang dah cuba dah, tak jadi. Allahu Akbar. Gurau.
Tapi itulah dia, kan? Perbezaan-perbezaan tu yang menjadikan kita. Itu sebabnya apa pun standard kita dekat dalam pejabat kita sama, bekerja sama. Itu sebabnya tak ada siapa pekerja yang tak baik ini disukai, tak ada. Dia tetap nak cari pekerja yang hebat, pekerja yang baik, pekerja contoh, pekerja yang cemerlang. Nak juga budaya kerja cemerlang. Tu sebabnya nak jadi pekerja yang baik ni, kita kena ingat dalam hidup kita ni, nak berjaya dalam hidup ni, tak nak 5 perkara tak boleh elak. Pertama, prosesnya panjang. Dia bukan tiba-tiba kita nak berjaya, tak boleh. Ada proses. Sebelum nak bergelar ketua pegawai eksekutif, macam-macam jawatan dah dipegang oleh Cik Amran, macam-macam dah dia pernah pegang jadi ni. So jawatan-jawatan you all pegang ni, dia dah pegang dulu dah sebelum ni. So kau kelepet, dia dah tahu dah apa yang kau bohong, trik-trik yang kau tu dia dah tahu dah. Bawa file tinggi-tinggi kan, file tinggi-tinggi, bukan tak tahu bawa sekali orang cuti, bukan tak tahu kau trik-trik tu semua dia dah tahu dah, kan? Dia punya cara tu, okey, yang itulah, yang ni dia minta tolong Cik Amran, okey, ni saya, okey, Cik Amran berapa minit, okey, sila hadir, okey. Lepas tu satu lagi ni Cik Amran ni, yang ni apa semua ni, okey. Kalau file tu makin rendah, dia makin kuat debaran ni, sebab bawah sekali orang cuti tu, kan? Kuat golak tu mana betul, sampai bawah sekali dah habis. Oh ya Allah, baru perasan Cik Amran ni nak cuti. Itu cerita biasa. Saya pernah jadi bos dulu, jadi pengarah dulu, saya tahu, kan? Jadi itulah dia hidup kita ni. Kita fikir itu pun antara satu sebab lah kenapa saya berhenti kerja tu. Saya jadi pengarah, boleh jadi pengarah undang, lepas tu saya ceramah, lepas tu saya rasa saya nak berhenti. Tapi pak ngah saya, pak saudara saya di Perak tu, dia tegur saya, kau sebelum kau nak keluar, kaki kau sabarlah, dah ada okey luar kau belum, dia kata. Maksudnya kita kena cuba dulu, boleh ke tak boleh. So saya pun ambil cuti tanpa gaji setahun. Cubalah buat sendiri, ceramah pagi, petang, malam, pagi, petang, malam. Tak sampai 10 bulan, bos telefon. Saya punya bos nombor 1 telefon, balik pejabat balik. Dah cukup lah kau cuti tu, dah kau jauh. Banyak kau jauh ni, penting. So pun pendekkan cuti tanpa gaji saya. Ketika tu saya balik, hidup saya dah tak sama. Sebab masa tu dengan nama Samsul Rebatnya, wah, dulu sama kerja. Bila mesyuarat tu, dekat meja mesyuarat tu bukan Samsul Rebat ke? Dia dah jadi macam tu. Kemudian saya siang kerja, malam ceramah, Sabtu Ahad langsung tak ada rumah ceramah. Dah macam Batman tu, siang jadi Bruce Wayne, malam jadi Batman. Orang balik rumah, balik kerja, lepas cakap balik rumah, saya lepas cakap cari tempat ceramah, pergi ceramah. Saya kata tak boleh ni. Sudahnya, kalau ceramah jauh-jauh tu, bos saya bagi cuti lah tu, pergilah cuti, tak apa-apa. Nak ceramah jauh, pergi Penang, pergi Perak, pergi Terengganu, kena ambil cuti. Akhirnya saya pun tak tahu mana satu part time, macam jadi pengarah pula part time. Jadi isu keberkatan rezeki timbul. Saya fikir saya tak boleh tamak, saya kena pilih salah satu. So saya pilih, saya berhenti. Saya pun bersara pilihan. Saya dah ada kad pesara, tunjuk dekat Hotel Ideas, dapat 10% diskaun. Tapi masalahnya saya cari hotel lain. Okay. Puas hati aku dapat cakap macam tu kan. Tak, tapi betul. Sebenarnya tu saya bersara, saya pilih tu. Memang sebab saya fikir itulah yang terbaik pilihan masa tu. Dan mula-mula pencen nak bagi tahu, bodoh sekejap. Sebab apa? Kita dah biasa kerja pancat setiap pagi, tiba-tiba bersara, menung. Pagi tu nak buat apa? Aku dah tak kerja dah ni, kan? Nak ajak minum, member semua kerja, isteri kerja, anak-anak sekolah. Jadi tapi rupanya Allah bagi saya rehat macam tu dalam 3-4 hari je. Lepas tu hidup saya sibuk dah, kan? Tak sempat dah. Kadang ngau rumah pun tak senggo je. Balik, Assalamualaikum, faham, Waalaikumsalam, dah settle, dah habis tidur. Yang faham, tak faham sudah. Iya, malam tadi dah tak balik, kan? Malam tadi dah tak balik, bayangkan. Iya, ni cerita
Tu sebabnya kadang kita gemar tengok seronok jadi dia kan, ke sana kemari mesti best kan. Masalahnya bila dah jadi macam saya ni, hari-hari travel, kita terasa best. Tak boleh ke tiba-tiba ada orang telefon saya, program yang marah hari ni batal. Tak ada, jadi semua. Tak boleh ke dia batal? Tak boleh. Dia kata jadi, dia kata. Masa tu lah kita harap batal. Dan tu sebabnya bila balik rumah kita rasa happy sangat duduk rumah, menikmati duduk rumah. Masalahnya yang di rumah tak keluar kali ni, dia nak keluar pula. Itulah dia kan, dia punya pertentangan, konflik dia tu. Tapi tak apalah, kita faham kan? Dan begitu juga bila dalam bab kita ni, prosesnya panjang ni saya kata tadi, bukan tiba-tiba tadi, dia memerlukan satu proses untuk jadi lebih baik. Bukannya kata sekadar proses yang panjang nak jadi lebih baik. Macam-macam ujian kan dalam hidup kita. Bekerja ada ujian, hidup ada ujian, dengan anak-anak ada ujian, dengan suami ada ujian, dengan isteri ada ujian, dengan bekas kekasih ada ujian. Masa itulah kau muncul balik ujian. Itu semua ujian kan? Cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkanlah lari ujian dan dugaan. Ujian dugaan akan datang, tapi nak mendewasakan kita kan? Macam itulah ujian. Contoh ujian yang susah, ujian duit, ujian sakit, ujian kematian. Ujian kematian. Sebut pasal ujian, contohnya macam kanser, penyakit kanser. Ibu mertua saya, dia kena kanser limfoma. Alhamdulillah lepas dia ubat kemo, habis, hilang. Ada orang macam tu. Ada orang buat kemo makin banyak, ada makin beranak sel kanser. Tetapi tahu tak siapa yang ada keluarga dia ada sejarah kanser? Cuba tengok ni menurut kajian anak murid debat saya di USIM. Dia buat kajian, lebih 90% mereka yang meninggal disebabkan oleh kanser akan meninggal pada hari atau bulan yang baik. Cuba tengok, betul tak? Dia akan meninggal pada Rejab, Syakban, Ramadan, ataupun Isnin, Khamis, Jumaat. Betul atau tidak? Kebanyakan, cuba tengok. Saya mula saya tengok, rupanya betul. Cuba tengok, kebanyakan. Nak pula yang kanser ni, dia dah rasa dah dia nak pergi. Dia cakap, mak, yang ni duit 50,000 ni, 10,000 mak dengan ayah pergi Mekah. Lepas tu 10,000 bagi kat Long kata dia nak buat modal niaga itu. Lepas tu yang lagi 10,000 ni mak pecah-pecahkan, 500 mak bagi dekat semua wakaf yang bina masjid tu. Lepas tu yang lagi 1,000 ni mak tolong top up ke handphone saya. Kenapa? Dia nak telefon seseorang minta maaf. Bayangkan, kita ni yang perasan hidup panjang ni macam mana kan? Tu cerita tadi. Ujian tu semua ada hikmah. Hidup ada hikmah. Tiba-tiba suami kita terjebak dengan ex-girlfriend ni, jangan hukum dia sepanjang hayat dia. Orang lelaki ni dia kaya dengan kasih sayang kan? Tapi abang salah, abang silap, abang tak menilai isteri abang dengan baik. Pula kau golak pula. Betul lah. Jadi bagi peluang ini dipegang. Selama ni saya setia dengan abang. Dia pegang sampai dia. Pasal duit, sebut balik cerita tu. Pasal tak basuh pinggan, sebut isu tu. Lambat balik, keluar isu tu. Habis semua. Kesian lelaki ni. Kadang kan? Tengok. Lelaki dah ngangguk dah. Kan? Tak adalah. Saja je. Tak, sebenarnya kita kena faham, yang penting menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Rumah tangga memang akan ada turun naik, akan ada. Tak pernah lagi saya tengok orang kahwin dia seronok sangat, tak pernah. Saya tanya orang yang kahwin, tak pernah lagi sana, macam mana kahwin? Ya Allah, seronok sangat. Saya kata, kenapa dulu aku tak kahwin? Tak ada orang cakap macam tu. Lepas 2-3 tahun saya macam mana kahwin? Okey, boleh lah. Kebanyakan itulah jawapannya. Dia punya enthusiasm tu tak sampai lah tahap, ya Allah, happy sangat. Betul tak kan? Tak jumpa lagi. Sebenarnya kata Dan Zadra, orang yang hebat dia tak akan menunggu sesuatu menjadi indah, dia akan menjadikannya indah. Itu sebenarnya. Okay. Dan kemudian yang kedua, kena ada komitmen.
Komitmen, datang kerja, buat kerja, siapkan paperwork, deadline ikut, buat. Menangguh-nangguh kerja satu dosa. Tangguh kerja yang boleh siap awal, dosa. Sebab amanahnya kena siap awal. Lepas tu kita tengok, tak apa ni, kemudian tak apa, kita tak base lagi, kita yang lewatkan, tak apa ni, kemudian sekali tiba-tiba semua serentak deadline. Tengah banyak kerja ni, tolonglah jangan kacau, tengah banyak kerja. Apa sebab punca banyak kerja? Sebab kerja yang boleh siap itu kau tangguhkan. Tu sebabnya mana yang boleh siapkan awal. Dekat pejabat ni ada 4 jenis pekerja. Pertama nama dia administrator, masuk on time, balik on time. Meja dia kemas. Dia suka siap kerja awal, dia tak suka meja berselerak atas meja dia tak suka simpan-simpan kerja. Dia masuk ke 8, balik ke 5, on time, meja kemas. Orang usik meja dia tahu siapa usik frame gambar, cakap kan. Aku tengok korang ni apa, 5S XR lagi teruk dari Jepun, nyampah tu. Siap buat tanda tu, marking ni untuk letakkan frame, ada garisan dia. Macam lokasi penjenayah kan, masa kematian tu ada garisan kan. Budak tadika tengok pun kasihan. Betul, ni macam kerja sekolah kita je, semua berlabel. Ini Swiss lampu, apa kau bangang bona kau tak tahu tu Swiss lampu? Cukuplah kau tagging Swiss A, ni lampu A, Swiss B kan, punyalah lebih-lebih daripada Jepun lagi. Jepun pun tak kerja. Aku rasa kita ajar pun tak ada macam tu kan. Contoh. Tapi itulah dia kan. Jadi makna kata komitmen tu, komitmen. Yang ketiga fokus pada kerja. Ni buat benda ni. Macam tadi saya kata pertama kerja apa, administrator, sangat mentadbir, masuk on time, balik on time. Yang paling best tu yang duduk dekat mesin punch card nak balik adalah muka yang sama setiap hari. Orang yang pertama adalah orang yang sama. Dan untuk jadi orang tu dia perlukan satu usaha. Kau kena ada di sana 5 minit lebih awal, dan kau bersandar dekat mesin punch card tu, dan bila orang lalu beratur. Aku tak tahu masa bila orang lantik kau jadi pegawai punch card tu. Dan minta maaf cakap, saya tak pernah tengok ada orang yang berdiri kat mesin punch card tu sambil dia buat kerja dekat tangan dia file. Dia berdiri kat situ maknanya dia tak buat kerja. Dan saya dah tengok dah benda ni berlaku dekat semua tempat kecuali YPM. Kena. Kau tergamah tepuk tangan tu kan? Sampai. Kau tahu tak aku sindir ni? Ni sindir namanya apa? Dia boleh tepuk tangan. Kita tak. Aduh. Itulah dia. Yang pertama nama dia administrator. Kategori kedua nama dia performance. Kerja memang gila bab 1 tu. Kerja memang gila bab 1. Gila babi lah, aku tak faham. Aku cakap elok-elok dah bahasa aku tadi. Dia bab 1 mana. Memang dia kerja ni, dia kalau datang pun 5 minit, lewat sikit lah, 8-10 minit. Tapi bos tak kisah sangat dengan dia sebab dia jenis buat kerja dan dia balik mesti lambat. Sebab dia kerja deadline. Meja dia bersepah, file tinggi-tinggi. Weh, mana file aku bagi kat kau tu? Tu kat kaki tu. Dia tahu yang mana. Tu sebab bos tak kisah. Betul tak? Bos tak kisah. Orang yang macam ni sebab dia jadi buat kerja betul-betul. Memang kerja dia sibuk betul. Kategori yang ketiga, ni popular ni. Kategori ketiga nama dia entrepreneurs, usahawan. Meniaga je kerja kat pejabat. Kau tak payah tunjuk siapa, aku tahu je. Kau tak payah tunjuk siapa. Tengok, sampai menongak kau tergelak mana kau terbayang orang tu. Tak beli tak apa. Tengok je dulu. Meja dia clear. Yang ada flyers, pamphlet ataupun sampel-sampel barang contoh. Dan orang ni susah nak jumpa kat office. Nak jumpa kat kafe. Aku dah banyak bincang ni. Aku kalau boleh nak kaya tak nak kaya seorang-seorang. Kita berjaya sesama. Hakikat aku tak kaya lagi ni cerita. Tu yang ketiga. Dan kategori yang keempat, itu pun ramai juga. Nama dia followers. Dia ikut orang.
Nak datang khusus ni, ada senarai nama ke? Datang hari ni ada senarai nama kan? Ada tak senarai nama? Ada. Yang best tu kau orang tak tengok nama kau. Nama kau dah ada, tapi kau tengok siapa pergi. Weh, kau pergi tak khusus tu? Khusus apa? Aku tengok nama kau ada lah. Jap, aku sikit tengok. Oh lah ada. Kita pergi sesama tau. Kalau tak pergi sesama. Senang kita jawab sesama. Duduk sesebelah. Tolong cerita dengan aku siapa yang duduk dengan bukan geng dia, cakap. Kau tetap pilih kau tak muak ke kawan tu. Cuba kau tukar sikit kawan kau. Geng jamban pun tu, geng di toilet tu, geng minum pun itu. Orang lelaki je dia tak kisah sangat, tak duduk je. Bukan department dia pun lepak. Nampak? Sebab dia memang tak nak attach. Orang lelaki ni dia tak kisah. Tu sebab dia pergi toilet pun dia pergi sendiri. Dia tak perlu konsultan. Orang perempuan pergi toilet kena ada konsultan. Okey tak tudung aku? Okey aku. Kau memang dengan geng kau okey semua. Tak kisahlah. Tapi tu contohlah yang paling senang kan. Kalau kita khusus 3 hari 2 malam, kan tak? Khusus 3 hari 2 malam. Hari ketiga habis kau berapa? Khusus hari ketiga habis kau berapa? Tengah hari kan. Soalan dia, kau balik office balik tak? Kau jangan, kita orang tak balik office, jangan kau seorang yang balik office. Siap senaun kawan dia jangan balik office. Kalau kau jauh, faham. Kau khusus kat sini, pejabat kau situ. Kau boleh bincang pagi tadi, tengah hari balik office tak? Allahu Akbar. Aku tahulah sebab aku dulu pun macam tu. Betul tak? Hari ketiga katanya kan. Sebab kita cakap lah tak sempat balik office weh. Kita cakap tak sempat. Kita cakap banyak kerja nak kena buat. Kita sesama tak balik. Okey, janji. Kan jangan kita orang 2 orang balik rumah, kau je balik pergi office kan. Nanti kan semua kena tanya. Apa macam tu sekali. Itulah kategori pekerja. Apapun bagi komitmen. Yang ketiga, kita kena ada fokus pada kerja kita. Jangan buat benda lain. Integriti terganggu. Orang betul kerja, terutamanya yang paling susah fokus waktu bila? Waktu BDR, bekerja dari rumah kan? Work from home. Bukan senang. BDR, orang badah weh. BDR, badah. Tegang naik buat kerja. Nak susu. Kau tak nampak ke mama tengah kerja ni? Nak susu nak. La ilaha illallah. Kejap lah. Nah, diam. Yang bising Dah pergi sana. Baru nak sambung. Hari ni lah apa yang seko lagi. Macam mana nak buat kerja? Betul tak? Bukan senang. Tapi sebenarnya saya dah bagi penyelesaian hari tu. Di rumah tak ada masalah. Bekerja dari itu, tujuan bekerja dari rumah supaya boleh selesaikan masalah dekat rumah sama. Sambil-sambil buat kerja, meeting online, dia bawanya kamera tu dekat tu, dia tutupkan dia punya ni sambil dia dengar. Cik Amran pun cakap macam ni, kita mulai hari ni sambil masak. Tak, yang masak tu Cik Amran, bukan kau. Saya kata kau jangan salah faham cerita tu. Contohlah. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang penting kerja hakiki jalan ni. Itu tujuan dia. Dulu nama dia telecommuting dulu nama dia. Bekerja jarak jauh dia panggil dulu. Istilah dia. Itu saya kata. Sekarang ni problemnya kita seolah-olah terkejut dengan PDPR, terkejut dengan bekerja di rumah. Apa hal? Sedangkan dasar IT kebangsaan dah diumumkan sejak awal 80-an lagi. Kenapa sekarang dalam keadaan tak bersedia? Itu sebab kalau akulah menteri pelajaran, kalau saya menteri pelajaran, dengan ini saya umumkan bahawa selaku menteri pelajaran kita akan buat beberapa resolusi yang perlu diselesaikan sebelum hujung tahun ini. Iaitu yang pertamanya, kita akan hapuskan skim pinjaman buku teks. Kita hapuskan di seluruh negara dan kita gantikan dengan skim pinjaman tablet. Setiap tahun satu tablet, tahun 2 satu tablet, hak milik kerajaan. Pinjaman yang mana setiap tablet sudah siap download, dah kita download, dah masukkan, installkan semua buku teks berkaitan.
Dan cikgu-cikgu boleh masukkan, downloadkan, masukkan folder-folder latihan untuk anak-anak untuk buat latihan. Okay, kelas jangan lupa ya, siapkan homework dalam folder nombor 3 sebelum tengah malam, email kat saya. Cikgu cakap macam tu. Dan begitu juga dengan arahan saya maklumkan kepada SKMM dan Jabatan Penerangan dan SKMM pastikan bincang bersama, pastikan sebelum bulan 12 Disember 2022 kita settlekan wifi percuma untuk setiap taman-taman perumahan dan kampung-kampung. Wow, betul. Kan? Ni apa hal? Kenapa tutup ni? Kenapa tutup kamera, Danish? Dah habis data, cikgu. Betul tak? Wahal dia tutup kamera main game. Hari ni. Nah, ni saya bagi idea lah. Saya harap dia orang fikir lah. Saya cakap ni saya tahu ada yang dengar. Tu saya bagi. Sebab dah masanya. Sebab kita sekarang ni tiba-tiba kita kena Google Meet. Kita tiba dah pandai Google Meet. Kita dah Zoom. Maknanya kita dah mula dah fokus kepada ni. Kita tak boleh cakap dah. Kalau contoh lah dalam tempoh 2 tahun tu, minta maaf Samsul Debat tak camah ni lah. Online kita camah fizikal je. So kita tak terima. Kalau saya tolak, saya jadi tak relevan 2 tahun. 2 tahun orang tak dapat dengar suara saya, tak dapat tengok saya. Wow, barulah saya tahu bila sebab online tu berapa ramainya follower saya daripada Indonesia, Singapura dan Brunei. Baru saya tahu. Dan ketika kali pertama saya tak tahu dulu, saya buat live, itulah telefon nak call orang. Saya tekan, saya pasang, dah tengok agak-agak duduk, tengok betul tak kepala kan tiba terpotong macam ni je. Yang atas sikit, kepap, saya tekan, saya berlari untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua hari ini bersama dengan saya Samsul Debat dalam camah motivasi. Ceria-ceriakan suasana kita hari ini. 2 jam aku camah, kamera tak on. Kita betul. Masalahnya kamera ada kat sana. Kita yoyo tu tungtang. PA saya masa tu Nabila pun telefon tak dapat 33 miss call. Saya tak nampak. Silent. Petang tu kebetulan tak ada ceramah. Sebab orang kat Putrajaya, kenapa tak start lagi Samsul Debat ni? Rupanya saya beria cakap seorang-seorang. Akhirnya petang tu kebetulan tak ada apa-apa. Saya ulang balik ceramah yang sama dengan tajuk yang sama dan suasana yang berbeza. Macam pengumuman nak puasa. Jadi pada petang ini, sebab penat nak ceramah tajuk yang sama weh. Kan macam tu lah keadaannya. Fokus. So kita kena adaptasi perubahan semasa. Sesuaikan diri kita. Ibarat kata pepatah, di kandang kambing kita mengambil, di kandang harimau kita mengucap. Tapik dah kak. Kau ingat kau mengaum harimau tak kena kau siapa? Kau confident aum memang hilang kepala kau. Confident ngaum kan, mengucap. Bila kau nampak harimau tu mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Mudah-mudahan harimau tu jangan main-main. Sebab ada pandangan ulama kata orang Islam ni harimau ni tak berani makan. Dia nampak tu alif lam ha kat dahi orang yang rajin sembahyang. Kau rajin sembahyang lah. Kau masa tu kau mengucap memang nak mati sajalah. Kan? Contohlah. Jadi makna kata dalam hal tu kita kena fokus. Kemudian yang keempat, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Kena patuh peraturan. Hidup kena ada peraturan. Kalau tak ada peraturan macam mana? Sebab Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Makna ada peraturan. Malam tadi saya cakap macam tu kat budak ni. Kau kata merdeka. Merdekakah kita? Dengan tahap kita tak pernah berhijrah nak buat baik, nak jadi orang yang baik. Tak ada pun. Sedangkan merdeka tu sendiri Nabi sebut dunia penjara bagi orang mukmin. Maknanya ada kekangan-kekangan. Nabi sebut penjara bagi orang mukmin, makna tak sebebasnya kita boleh buat. Kita tak boleh bercakap sesuka hati kita, tak boleh makan sesuka hati kita. Ada peraturan dia. Mana yang kita boleh makan. Bukan semua benda kita boleh tengok. Bukan semua tempat kita boleh pergi. Semua ada peraturan. Itulah bezanya kita. Itu sebab kalau saya ingat kata-kata Buya Hamka, menung fikir. Buya Hamka kata apa? Hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup, dia kata. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Makna kena bezakan kita dengan babi hutan dengan borok kan. Iya, babi hutan kau beza. Kita ada peraturan. Babi, dia nak nyondol-nyondol lah. Tak ada dipilih. Oh tu berhijab jangan. Tak ada.
Nah, ada di sana lah, sampai muncul berdarah muncul tu. Contoh kita nak makan, boleh kita makan semua benda kita makan? Tak boleh. Nak pula korang ni, yang perempuan yang food hunter ni, tak boleh nampak, ni bang, ni Abang share best bang, jom lah. Ada satu restoran, atas halal, bawah non halal, so naik yang halal kan. Ada satu lah restoran yang berasaskan steak ni, dia ke kategori halal non halal. Orang pun masuk yang halal, sedap. Masalahnya dapur share. Itu yang ramai tak tahu. Kita kena kaji betul-betul. Contoh, apa binatang? Nak tanya, daging apa paling sedap makan dalam dunia ni? Daging apa paling sedap? Dia tanya koma. Daging yang paling sedap nombor satu adalah daging manusia, menurut kajian. Elok lembut, tapi jangan malam kan laki kau tidur kan lena-lena kau siapkan dagingnya sikit kau rasa. Tak, maksudnya daging manusia tu sebab ada puak cannibal tu, dia boleh makan manusia macam tu je. Daging menurut kajian memang daging manusia tu tekstur dia, kelembutan dia memang daging manusia. Apa iya pula kau tak rasa lagi, mana kau tahu? Kategori kedua daging bab satu. Tapi masalahnya nombor satu dengan nombor dua tu haram makan, melainkan darurat. Macam kita dekat tengah laut, dah tak ada benda nak makan, kita kena makan jari kita ni sikit, makan lah. Sebab tu je nak survive. Dah lapar sangat, makan. Beria lah, kop, sedap pula, kop, sedap pula. Contohnya tiba-tiba PKP, tak ada benda nak makan, lalu seekor babi lah, lalu babi hutan tu kita pun tangkap, kita sembelih. Kita hanya boleh makan sekadar untuk hidup, bukan beria-ya. Telinga masak kicap, hidung goreng belado, dengan poho kaki buat gulai. Janganlah. Tak, dia hanya sekadar makan untuk bertahan hidup saja. Tu kena faham. Tu sebab ada peraturan cakap. Boleh cakap, tapi bukan semua benda boleh cakap. Dan yang paling best hari ni, orang tak cakap dekat secara fizikal, dia cakap secara maya. Apa yang kita tulis, menurut ulama, apa yang kita tulis dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Hari ni letak gambar seorang pemimpin, tak kira parti mana, letak muka je, jangan tulis apa-apa, letak muka je, kau tengok komen bawah tu, kepala bapak semua keluar. Tak berguna lah, inilah, mati lagi baik lah, pumpang anjing, semua keluar. Maka tiba-tiba keluarlah kita pun taib lah. Cubalah kita gunakan bahasa yang baik-baik. Bukankah bahasa melambangkan bangsa? Komen bawah tu, sudahlah kau pun sama, tak, orang balur dia pula. Itulah hari ni, nampak tak? So, dalam bab integriti, pertama kita kena jujur, jangan menipu, jujur. Kedua, amanah, jaga amanah. Ketiga, jaga ukhuwah satu dengan yang lain. Kenapa saya kata jaga ukhuwah? Tu sebab saya kata bercampur dengan semua, jangan saling jatuh menjatuhkan. Dalam bab ukhuwah ni, pertama, buang tamak. Jangan ambil hak orang, kongsi tak apa. Faham orang perempuan? Yang pertama, jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham? Tak faham ke tidak? Saya bukan tanya setuju ke tidak. Faham tak? Faham. Setuju tak? Saya cuba je. Jadi makna kata jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Kita nak jaga ukhuwah, jangan sombong, jangan lagak-lagak. Nak ambil gambar? Ambil, tak ada masalah. Gambar tagak RM50. Gambar rabah 100 kata kan. Tadi siapa yang ambil gambar tadi? Kira balik? Tak adalah. Tak payah sombong-sombong, tak ada ke mana pun kan, tak ke mana pun. Tengok penyanyi tu, dia punya suara sedap kita masa kecil dulu dengar suara dia sedap, power. Tiba-tiba dia masuk Gegar Vaganza, dia minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri, bukan lagu orang. Sampai masa lagu sendiri tak boleh nyanyi. Dia cakap apa? Tu yang Datuk Nora, penyanyi Datuk Nora, dia rapat kat lengan saya tu. Dia cakap dengan saya, sebenarnya kalau kita ni bila sampai masa kita nak menyanyi lagu kita pun, bila kita dah berusia, kita kena ubah note tu, sesuaikan dengan kemampuan suara kita. Rupanya kena tukar. Dia punya range lagu pun kena tukar. Baru saya tahu. Tu sebab saya tak jadi penyanyi dulu. Tak sesuai range-nya kan. Tak betul sebenarnya.
Nak belagak-belagak sampai masa rumah besar. Masa ada rumah lagi besar lagi. Ni hotel ni, tengok nama. Berapa kali tukar nama lah kalau nama hotel ni. Tiba-tiba idea. Sebab dah tak ada idea nak tak nama apa. Bagi idea. Langsung idea nama hotel tu. Agaknya lah. Dulu quality kan. Sebelum tu sebelum summit. Ya, maknanya macam-macam nama dah lah. Nak tunjukkan tak kekal. Duit kita banyak sampai masa habis. Nampak? Tu sebab kadang-kadang kata-kata kan, kita tengok kan, rumah makin besar orang makin tak ada. Masa nak? Rumah makin besar orang makin tak ada. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. 3 minggu lepas penyakit baru, sesama tomato. Apa? Tomato sesama pun jadi penyakit. Tu belum cerita COVID-19 lagi. Yalah, korang tak faham COVID-19, COVID-19. Bukan golak kan, faham. Kemudian apa? Berjalan, travel satu dunia ni, melancong satu dunia. Jiran sebelah rumah pun tak kenal. Air semakin banyak jenis, air minuman, extra jos, tembici, temikalaci. Tapi air bersih makin tak ada. Pangkat semakin tinggi, kearifan semakin kurang. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Kutuk je. Tak kisahlah, sedangkan kita tahu orang tu level dia lagi tinggi daripada kita, tapi kita bantai dia. Oh, saya tak berani. Itu sebab saya, kalau orang tanya saya suruh letak tu saudara Samsul Debat, jangan letak Ustaz Samsul Debat. Saudara Samsul Debat SSD. Kalau letak Ustaz Samsul Debat USD, takut mahal, tak boleh bayar. US dollar kau. Kan? Alhamdulillah, saya suka ini. Ramai kawan-kawan saya dapat jumpa. Terima kasih lah banyak pertemuan. Saya syukur Allah Ta'ala ni dapat jumpa dengan Haji Fadlain hari ni, kawan saya. Kan? Dapat jumpa Nisha. Tapi Nisha baru jumpa je itu kan? Kan? Rahsia. Dan begitu juga kan, sahabat di dunia maya semakin ramai, sahabat sejati makin tak ada. Dulu yang kita BFF atau best friend forever, mana pergi? Tak ada. Dan begitu juga teknologi semakin canggih, aib dan fitnah semakin tersebar. Okay? So mana tu sebab saya kata tadi, maknanya dalam bab tu kita kena jaga ukhuwah, jaga hubungan. Sebab yang biasanya macam rasuah, kes yang jatuhnya satu jabatan, bukan punca orang luar, dalaman. Dia padan ke kau, dia report SPRM, kena satu department masalah, dia target seorang yang kena semua. Tu sebab saya bentang paper dekat KPDN KK dulu, sekarang KPDN HCP, tapi namanya lah sekarang KPDN, lepas tu sambung lah suka hati ikut menteri itulah kan sekarang kan. Saya bentang paper gambar lelaki mancing pakai kain plekat tak berbaju tau, macam ni gambar tu, ada paper tu, bicara integriti nota bertindih apabila kain terlondeh, tajuk dia. Apa maksud kain terlondeh? Mula-mula ruam dekat kaki tu, saya tahu ni tangan, sebelum kau jawab aku cakap ni tangan, aku nak angkat kaki aku ke atas ni. Jadi ada ruam, makin lama makin besar, kita kena settle peringkat dalaman tu. Sebab kita buat ceramah ni, settlekan sama kita. Cakap, Cik Amran ni macam mana Cik Amran? Tak apa, panggil dia, ni kenapa macam ni? Settlekan cepat, buat, betulkan balik, betulkan cepat peringkat dalaman. Jangan sampai datang doktor pakar pihak ketiga, SPRM datang, saya suspek jangan-jangan dia dah tersebar ni, maka dia sebab dia londehkan kain tu, langsung semua department kena kacau. Itu maksud dia. Tu saya bagi tahu. Lepas tu dah lah orang Malaysia ni gemar dia pukul rata apa yang orang YPM sebut generalization. Seorang kena tangkap, orang YPM memang semua macam tu lah. Tu ayat orang Malaysia. Tu sebab hati-hati. Ukhuwah jaga. Kemudian hikmah, percaya hikmah. Aku ni kerja terteruk bukan naik pangkat pun. Janganlah marah. Kan? Aku kerja-kerja tahap tu lah. Ni kalau APC nya pada dia macam dia seorang je kerja. Korang ada ke Nur Rahmat Cemerlang? Ada? Tak ada. Tapi pekerja contoh adalah pekerja terbaik ada? Tak ada. Okey, kita tukar tajuk lain. Parah tu kan. Kenapa lah Samsul Debat bagi idea ni kan? Betul. Orang naik pangkat dia, pada dia, syek-syek dia naik pangkat, aku ni tak naik pangkat, memang aku tak ada rezeki. Jangan sebut macam tu. 10 benda kita nak, Allah bagi 7, tapi kita bising 3 yang kita tak dapat. Sedangkan sebab kita bising 3 tak dapat, Allah tak bagi dah.
Sebab kita tak syukur. Kita mungkin tak naik pangkat, tapi kita dapat suasana tempat kerja yang best. Kita mungkin tak dapat, ada orang dapat naik pangkat, tapi bos Yahudi. Perangai itulah. Bos yang masih asyik maki hamun, bodoh, bapak kau semua lagi. Ada. Kerja kerajaan tu, ada. Tak happy kerja, gaji tinggi, tapi kerja tak happy, buat apa? Kita kerja mantu tak habis. Ataupun kerja biasa, kerani, atau kerja pegawai biasa. Sokongannya, jangan minum. Pagi masuk kata buat kerja, membincangkan episod drama malam tadi. Kuang hajar mak mentua dia, weh, geram aku. Bodoh betul lah lelaki macam tu. Kenapa kau biarkan? Yang Firdaus ni pasal pergi layan perempuan tu buat apa? Melur untuk Firdaus. Pada bincang-bincang, weh, pukul 9, nak minum kat mana ni? Yang risau, dia akan minum geng-geng yang sama, halakah yang sama setiap hari. Ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kereta. Dia akan tentukan minum kat mana hari tu. Kau ikut je lah. Betul tak? Lepas tu tengah hari kan, sampai pukul 10 lebih kan, sampai dekat lobi. Weh, kau kerja sini ke jumpa orang kampung? Jom lah minum sama. Aku lepas minum, ngada lah kau pak, minum lagi. Tengah hari tu, ya Allah, anak tak ada siapa jemput hari ni, tak ada jemput. Aku kena keluar, kau cover aku tak keluar lah jemput anak. 12.30 dah keluar, tak sempat pukul 1. Pukul 2.30 tak masuk pejabat lagi. Pukul 2 buat sama. Ya Allah, teruk jam, orang tanya pun tidak. Teruk weh jam hari ni. Weh, petang ni nak minum kau. Kenapa kita dia nak minum? Bungkus. Keluar juga bungkus. Pukul 3 pergi sampai kat pejabat pukul 3.40. Lepas tu baru nak start kerja 3.45. Tengah-tengah buat kerja, pandang jam. Weh, sekarang kerja tak rasa, tiba-tiba dah pukul 4. Bukan tak rasa kau tak kerja masalahnya. Faham? Lepas tu soalan dia, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cocok setiap bulan. Keberkatan rezeki penting. Ni integriti ni cerita keberkatan rezeki je. Kita kerja bakat tak tinggi, tapi rezeki berkat. Anak-anak berjaya. Anak-anak tak menyakitkan hati. Rumah tangga bahagia. Suami balik, sayang, abang mana ni? Ada sini lah abang. Romantik. Kau jangan gelak ni, romantik namanya. Sayang, hari ni abang balik, abang bawa balik kuih kesukaan. Lambang kasih sayang kita. Tak faham lah kuih apa abang bawa ini. Kuih couple. Kuih couple? Alah, kuih cakui. Kan couple tu kuih tu. Couple. Nampak tak macam tu. Mana ada orang siatkan dia macam ni? Tak ada, kita kan contohkan, kita akan biarkan dia tetap bersama. No, itu rezeki, keberkatan rezeki. Nampak tak? Walaupun kita pangkat tak naik, tapi dapat isteri yang rajin beranak. Alhamdulillah, rajin betul. Jajab beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Ada tu tepuk nyamuknya, pak beranak. Yang faham, tak faham, sudah lah kau. Seterusnya apa? Seterusnya adalah apa yang kena ada adalah hikmah ni, percaya. Ada rezeki kita yang lain. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Kemudian kena ada accountability, kebertanggungjawaban. Jangan salahkan orang. Dalam pun silap kita mengaku, Cik Amran minta maaf, memang salah saya. Ni memang salahkan orang. Macam cerita bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kebal lembu tak makan. Kenapa kebal lembu tak makan? Sakit perut. Kenapa perut dia sakit? Nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Kenapa katak panggil? Okey. Cik Amran, dia orang ingat ke lagu tu? Aku try je beria dia. Lepas ni apa? Lagi aku berkelip mata lepas ni. Lepas ni apa? Jawapan tu tak logik pun dia ulang balik tu. Sejak bila hujan turun sebab kata panggil cakap. Tapi dalam banyak-banyak binatang, ular yang paling ber-accountability. Dia jawab 3 kali sambil mandang orang tu. Memang makanan aku.
Dan ada hujung tu rakamannya tu dah dipadang oleh Jabatan Rakib Negara. So what? Dia kata. Orang tak tanya dah soalan. Bila kita tanggungjawab, orang tak tanya soalan dah. Tu dia. Seterusnya respon positif. Bila ada je satu perkeliling keluar, okey, kita buat. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Ini tak. Keluar je perkeliling, oleh beberapa bila semua staf dalam begini, kau orang yang muda-muda ni buatlah, akak dah nak pencen. Tak habis ayat tu. Kenapa ayat tu keluar? Kau cakap dengan aku? Ada ke? Aku baca balik kat perkeliling, tak ada lah begitu. Kepada yang nak pencen, abaikan notis. Tak ada. Gemar betul bagi alasan macam tu. Untuk semua kita improve diri kita. Dan terakhir sekali, kita beriltizam untuk buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, Allah sangat suka hamba-Nya kalau buat satu amal pekerjaan diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Baik, teliti, sempurna. Jadi tak ada cincai-cincai ni, tak ada. Asbul pun tak ada. Tak asbul, asal boleh, tak ada. Kena siap dengan yang terbaik. Okey? Jadi sekarang saya buka kalau ada satu soalan. Tak ada. Tak ada big gambar dalam pen ni tau. Aku tanya ada soalan tak? Tak ada ya. Belah sini. Tak ada ya. InsyaAllah. Kalau ikutkan memang ada paper saya tu. Saya nak bentangkan. Nanti maknanya tapi tak sempat lagi. Mana next lah. Mana kena panggil lagi. Kena panggil lagi. Tapi dalam bab integriti ni saya ada satu paper nama dia rejuvenasi minda. Maknanya rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kalau kita tak meremajakan pemikiran kita, kita akan menyusahkan orang. Nanti kita susun lah untuk next ya. Untuk apa, saya akan bentang paper tu, kita kena pada pagi sampai tengah hari. Saya akan tunjukkan apa maksud rejuvenasi. Itu lebih baik daripada inovasi dan juga pembaharuan yang disebut. Sebab meremaja ni kita sesuaikan dengan keadaan. InsyaAllah kita akan berjaya. Dan saya nak buat kesimpulan dengan beberapa hadis Nabi. Pertama, Nabi sebut, ingat sebab rasuah, integriti kadang berpunca daripada orang yang tak puas dengan apa yang dia ada. Pertama, Nabi pesan anak-anak Adam kalau diberi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Kedua, Nabi pesan cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan ketiga, Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan 7 tanda keberkatan rezeki saya janji tadi. Pertama, rezeki sikit rasa cukup, banyak boleh sedekah. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Masalah biasa, tapi boleh diselesaikan dengan aman dan harmoni. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Kalau tak dalam akademik, dia mungkin berjaya dalam bidang kemahiran. Dan setidak-tidak dia tidak menyakitkan hati ibu bapa dia. Dia menyenangkan hati ibu bapa dia. Tolong kerja-kerja rumah, bantu untuk menyelesaikan masalah rumah dan sebagainya. Keempat, di tempat kerja, masyarakat, dia senang dengan orang, orang senang dengan dia. Itu tanda murah rezeki dia. Begitu juga yang kelima, dia mudah melaksanakan perintah Tuhan. Nak semayang senang, mengaji senang. Yang keenam, rumahnya seringkali diziarahi oleh tetamu. Itu tanda keberkatan rezeki juga. Ada je orang datang rumah, itu tidak termasuk tin shopping, itu tak termasuk. Yang kau order tu jangan kau kira. Ni yang datang ziarah rumah, faham? Dan yang ketujuhnya adalah orang yang doanya mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi saya doakan mudah-mudahan budaya kerja cemerlang meresap ke dalam jiwa dan sanubari dan hati kita semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, walaupun sikit, sebutir pasir, kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur hari ini menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman, saya nak maklumkan, di belakang sana ada satu meja ajaib. Ada satu meja ajaib, iaitu meja ajaib tu ada barang dekat atas dia. Dan barang tu bukan untuk diambil, tapi untuk dibeli. Jangan main sawuk buat balik kan ya. Aku nak beritahu tu iaitu yang pertamanya ada sambal crispy mengidap. Sambal crispy mengidap tu memang tak pernah cukup lah tapi sabar, bawa bersabar. Kawan-kawan dekat Singapura, dia tak sempat makan dengan nasi, dia gatah macam tu je. Itu memang air tangan mak saya lah tu. Yang itu harga dia tak mahal lah, RM15 saja. Kemudian satu lagi ada susu kambing Al-Am.